Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 kimia. Okay, kita ulang kaji lagi sekali untuk keupayaan elektrod piawai pula 1.2. Okay, daripada keseimbangan redoks bab 1. Okay, saya dapati ramai pelajar yang tak boleh nak adapt. Adapt macam mana? Adapt bila contoh soalan tersebut dia bertukar sikit. Dia contoh dia tukar pada bahan larutan yang lain, dia dah blur. Dah dia tak dapat nak detect which one is the pengoksidaan, mana satu penurunan, mana satu ejen penurunan, mana satu ejen pengoksidaan. Bila dia tukar sikit. So, kamu kena pandai mengaplikasikan ke semua jenis soalan berdasarkan konten ataupun teori yang ada, ilmu yang ada pada kamu. So kena ingat tu semua anak-anak semua. Sebab itu cikgu minta banyakkan latihan. Okay, banyakkan latihan, insya-Allah Allah akan bantu kita dan kamu akan dipermudahkan untuk menjawab. Okay, bersedia dengan classpoint.app, sila masuk semua, baru 5 orang baru masuk. Kelas kod 73954. Okay, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, cikgu nak refresh balik untuk kamu punya. Okay, ada 5 orang saja masuk. Okay, classpoint.app, kod 73954. Sebelum kita masuk, apa yang akan kita belajar hari ini? Antara persamaan kimia berikut, yang manakah mewakili tindak balas redoks? Ingat tak apa itu tindak balas redoks? Yang mana ada pengoksidaan dan ada penurunan berlaku secara serentak. Tengok persamaan ni. Mana satu tindak balas redoks? Tolong jawab semua. Okay, yang mana satu? Adakah A? Adakah B? Adakah C? Adakah D? Yang mana satu? Daripada sini dah boleh cikgu nampak mana tindak balas redoks. Ini tak masalah. Tak koma. Okey, cikgu bagi masa sehingga 1 minit 30 saat. Bolehlah 1 minit 30 saat. Okey. Okey, so kita lihat apakah jawapannya. Okey, so dia nak tindak balas redoks. So, banyak dapat A. Betul ke tak jawapan dia A? Dan kenapa pula ada yang B? Kenapa ada C? Dan kenapa pula ada yang D? Okey, so kita lihat apakah jawapannya. Okey, so jawapan dia adalah A. Tindak balas apabila suatu logam disingkirkan daripada larutan asid. Okey, kita lihat siapakah yang menang. Okey. Okey, kita lihat siapa yang lawal, siapa yang cepat menjawab. Tahniah kepada Kama, tahniah kepada Syamil, Alia, okey, Nurina, Hamiza, Minjun tak boleh. Okey, so Kama dapat 1,000 poin sebab dia betul dan dia cepat. Tahniah kepada Kama. Okey, so siapa yang tak faham soalan ni? Soalan ini dia berkenaan dengan, kalau kamu tengok ini berkenaan, okey, kalau kamu tengok sini ya. Okey, saya pakai pen. Tengok sini. Ini apa? Ini logam anak-anak. Ini logam. Okay, bila ini logam, dia akan singkirkan logam yang ini daripada larutan garamnya. Ini larutan garam ni. Sebab magnesium lebih elektropositif daripada zinc. Ingat tak yang kita belajar minggu lepas? Dia akan kick zinc daripada larutan dia. Sebab itu magnesium boleh masuk di dalam chloride. Dia akan jadi magnesium klorida dan zinc akan keluar. Kalau yang B ni tindak balas, penetralan tak ada perubahan nombor pengoksidaan pun tak ada. Kalau yang ini pula, kalau kamu lihat pun sama. Tindak balas asid dengan logam karbonat pun tak boleh. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini pun tak boleh. Ini pembentukan garam. Tak boleh juga. Ingat tu anak-anak semua. Okey. Ingat. Cikgu, macam mana cikgu dah tahu? Sini nampak ni. Zinc sini charge 2 plus. Zinc sini charge dia kosong. Positif 2 jadi kosong. Penurunan.
kosong sini magnesium jadi positif 2. Pengoksidaan. Ada penurunan? Ya. Ada pengoksidaan? Ya. So, maksudnya dia adalah tindak balas redox. Ingat tu. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, jom cepat jawab. Okey, mula ya. Antara bahan berikut yang manakah dapat bertindak balas dengan larutan natrium bromida menghasilkan molekul bromin? Maksud dia, bahan apa tidak balas dengan natrium bromida, dia akan dapat bromin. Yang mana? Apakah X tersebut? Okey, cikgu bagi masa. Okey, 2 minit 9. Kebanyakannya menjawab A dan B ada, C pun ada. Okey, kita close submission. Kita show the correct answer. The answer is C. Kenapa C? Kenapa bukan A? Okey, kalau kamu tengok dekat sini ya semua. Okey, kita tengok, kita save dulu. Okey, kalau kamu tengok soalan ini. Kamu tengok soalan ni. Iodin ni di bawah bromin. Iodin tidak boleh menyingkirkan bromin. Iodin tidak boleh menyingkirkan bromida. So maksudnya dia kena satu ejen penurunan. Di antara B, C. So A salah. B, C, D. Mana ejen penurunan? Klorida. Klorida ni dalam bentuk ion. Okey, ingat tak apa yang cikgu ajar? Sebelah kanan tu ejen penurunan. So klorida ni boleh ke dia singkirkan bromin? So B pun salah. So jawapan dia adalah C. D ni adalah ejen pengoksidaan. Okey. So jawapan dia adalah C. Iron 2 nanti dia akan jadi iron 3. So dekat sini ferrum sulfate. Okey, dia akan kick sini, bromin dekat sini. So, dia akan jadi natrium sulfate. Okey, so dia akan jadi tambah lagi dengan ferrum. Ferrum 2. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, yang ini hari ini kita nak belajar. So, kadang saya nak tengok keupayaan kamu untuk menjawab soalan ini. Okey. Yang ini cikgu dah pernah ajar dah dulu. Cikgu kamu lah buat dulu ajar. So, yang ini elektrod piawai. Kita nak lihat yang mana? So, kita lihat yang ini. Dia kata kumpulan elektrod piawai bagi zinc stannum ditunjukkan di bawah. Antara spesies berikut yang manakah adalah ejen penurunan yang kuat? Ejen penurunan yang kuat. So, kena ingat ejen pengoksidaan tambah elektron, dia akan jadi ejen penurunan. So, sekarang ni kamu nak cari yang ini. Kamu nak yang ini, ejen penurunan yang kuat. Yang kuat maksudnya dia punya siri elektrod kimia dia, siri piawai dia ada di atas. Di atas maksudnya dia lebih negatif ataupun kurang positif. Yang mana satu? Kita ingat, adakah stannum yang ini? Adakah ini? Adakah ini? Adakah ini? Yang mana satu? So, susun dulu ikut kepada cikgu punya ni. Susun dulu ikut kepada cikgu punya ini. Mana yang menerima elektron? Oh, kamu susun dekat sini. Lalat cikgu yang jawab. Okey, macam ni. Ada ekor orang. Okey, stannum, kamu ambil ni, kamu ubah kepada bentuk ini. Menerima elektron. So, kalau yang kurang, cikgu kata kurang positif, so maksudnya stannum sini 2 plus tambah 2 elektron akan jadi stannum. So, kenapa cikgu susun dulu yang ini? Sebab yang ini E-note dia adalah kurang positif. Okey, E-note dia adalah positif 0.14.
Okey, kemudian yang ini kita susun kepada yang ini, bentuk macam ini. Bentuk macam ini maksudnya dia menerima elektron. So, Zn 2+ tambah 2 elektron dia akan jadi zinc. So, E0 dia adalah lebih positif. So, dia nak ejen penurunan yang kuat. Semakin meningkat daripada kanan sini, dia adalah ejen penurunan yang kuat. Kalau sebelah sini, turun ke bawah, dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Teka. Cikgu dah bagi jawapan. Alah, takkan tak dapat jawab kot. Cepat. Cikgu bagi masa seminit lagi. Okey, so kita close submission. Okey, kebanyakan pelajar dapat C dengan D tu. Okey, kita close, kita show correct. So, jawapan dia adalah D. Kenapa D? Dia adalah zinc. Dia ejen penurunan yang kuat. Okey, sekejap ya. Cikgu tengok jawapan betul. Okey, dalam buku, nilai E0 adalah negatif 0.76. Sini. So, kena ubah. Dia punya ni salah. Negatif 0.76. So, kalau dekat sini, dia bagi yang ini salah ya. Bukan cikgu salah. Yang ini dia salah. So, yang ini nilai dia adalah negatif 0.76. So, maksudnya dekat sini, bila dia negatif, maksudnya kita padam sikit. Okey, kita padam. Cikgu nak betulkan kamu balik. Okey, cikgu betulkan balik. Okey, yang ini negatif 0.76. Okey, tengok dalam kamu dah print dah. Standard electrode potential kamu dah print belum? So, yang ini kamu terbalikkan dia. Jadi, yang tadi tu balik. Okey. So, dia akan jadi Zn2+ tambah 2 elektron. Dia akan jadi zinc. Okey. So, E0 dekat sini negatif 0.76. Bila negatif 0.76 maksudnya zinc inilah. Zinc inilah ejen penurunan yang kuat. So, betul lah jawapan dia adalah D. Okey. Boleh ya? Boleh ya? Jawapan yang tadi salah. So, jawapannya sebenar adalah D. Okey. So, siapa yang jawab D tadi? Tahniah. Betul lah kamu punya tadi. Okey. Sebabnya nilai E0 yang dibagi ni salah. Dia negatif 0.76. Buku ni salah. Okey. Cikgu Asyik salahkan buku. Okey. So, kita pergi kepada standard pembelajaran. Cikgu nak bagi lagi kamu faham tentang bab ini. Okey. Yang pertama, kita kena memerhatikan keupayaan elektrod piawai. Yang tadi kamu belajar, dah print out belum? Dah photostat ke belum? Kamu kena photostat ya anak-anak semua. Kemudian, daripada persamaan tu kamu kena tahu mana satu ejen pengoksidaan, mana satu ejen penurunan. Okey, so kita lihat. Okey, apa itu keupayaan elektrod? So keupayaan elektrod adalah beza keupayaan yang terhasil apabila keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam Mn+ dalam setengah. Benda cikgu cakap je. Okey, contohnya macam ni. Ada satu beaker. Dia ada satu kepingan logam. Namanya kepingan logam M. So dalam ni dia ada larutan. Larutan ni namanya ada ion logam, ada charge Mn+. Begitu. So, dia Mn+ pula. M+. Bukan Mn+. Okey, so dia ada larutan ni. So, macam mana dia nak, berapakah beza upaya dia? Kita nak nilai dia. Nilai dia berapa? Dulu, KPSM tak belajar tentang ini ya. Okey, so, yang piawai, yang standard dia ikut kepada antarabangsa, dia mesti yang pertama. Kepekatan elektrolit itu ataupun kepekatan ion dalam larutan aqueous itu mesti 1 molar. Okey. Kemudian tekanan gas dia mesti 1 atmosfer. Suhu dia mesti 25 Celsius. Dan keempat, platinum digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Dia mesti pakai platinum. Okey. Jom kita lihat kenapa kena pakai elektrod hidrogen piawai ni. Okey. Sebenarnya kalau kamu lihat kepada standard keupayaan nilai keupayaan piawai itu, hidrogen dia punya nilai elektron hidrogen piawai dia nilai dia adalah kosong. Sebab itu kita gunakan dia sebagai base kita lah, sebagai apa kita panggil ya, rujukan kita. So dekat sini ini adalah bagaimana kita nak uji suatu elektron hidrogen piawai. Diuji. Okey, kita nak tahu berapakah E0 dia, berapakah nilai keupayaan piawai dia berapa. So dekat sini kalau kamu tengok,
Okey, di sini hidrogen di sini, okey, dia akan mendermakan elektron dia. Okey, sebenarnya dia akan menjadi hidrogen ion. So hidrogen ion di sini ada terdapat di sini. So hidrogen ion dia akan menerima elektron untuk menjadi balik hidrogen gas. Okey. So dekat sini nilai keupayaan E naught dia adalah 0.00 volt. Okey, yang mana apa di sini dia pakai wayar platinum. Kenapa kena guna wayar platinum? Sebab kita nak tingkatkan luas permukaan platinum dan untuk menjerap. Dia bukan untuk menyerap, dia menjerap. Absorption and adsorption is different. Adsorb dengan absorb. Kan berbeza. Absorb menyerap. Adsorb menjerap. Ayat dia kan. Lebih kurang lah kot. Okay, supaya molekul hidrogen yang lebih dekat bersentuhan dengan ion hidrogen di dalam larutan. Okay, cikgu nak tunjukkan video ni. Video ni dia lebih kepada animasi lah. So macam mana dia nak tunjuk. Okay, sekejap ya nak. Okay. Who's ready to hatch some cool? Tapi dalam bahasa Inggeris dia, ada simple bahasa Inggeris dia. InsyaAllah boleh. The SHG consists of platinum wire that is connected yang to tadi a cikgu kata PT platinum surface wire dia in pakai. contact with an aqueous solution containing 1 mH plus in equilibrium Dia with punya mesti H2 1 gas molar at a pressure of kepekatan dia. 1 atmosphere. Let's take a look and see what Dan happens tekanan at the mesti standard 1 hydrogen atmosphere. electrode. In this hydrogen electrode, Hidrogen dia gas masuk is dekat sini. bubbled around the Dekat sini platinum hidrogen gas electrode. masuk. Kemudian keluar juga In the hidrogen gas. molecular view, the Hidrogen PT masuk, surface keluar hidrogen catalyzes ion, the dia akan menerima oxidation of elektron dan hydrogen keluarlah jadi molecules pula to hidrogen gas. Nampak? protons or the Nampak kan reduction of animasi dia? protons to hydrogen gas. At the electrode, hydrogen gas can Okey, dekat either sini. be Electrode oxidized dekat to sini. form hydrogen Hidrogen ions ion or hydrogen masuk. ions can be reduced to form hydrogen Jadi gas. hidrogen ion. Hence, two reactions are possible Lepas tu at the hidrogen ion dekat electrode. sini dia akan menerima Oxidation. elektron untuk menjadi H2 hidrogen gives gas. 2H plus Nampak? 2E Hidrogen ion minus. sini dimasuk. Reduction. Dia 2H keluarkan plus elektron plus dia, so 2E dia akan jadi minus hidrogen gives ion. H2. Sampai sini hidrogen This ion akan reaction is menerima assigned a 2 standard elektron electrode untuk menjadi balik potential hidrogen gas. of Sebab itu bila dah 0.00 berada dalam volt keseimbangan, and serves as nilai reference. elektrod piawai As dia you remember, adalah two half cells complete a 0.00 volt. voltaic cell. Let's take a close look. So Here ini on dalam the left, keadaan we kita have panggil zinc dia half cell, and on the dua right larutan we yang have berbeza. standard hydrogen electrode. Yang ini kita The pakai zinc electrons are nitride. moving from Yang zinc ini kita pakai electrode logam to anod. hydrogen Apa yang electrode. berlaku? So, Zinc zinc anod is ini being dia akan oxidized. mendermakan elektron untuk The menjadi zinc voltmeter ion. shows that the standard cell potential of a Zinc ion dekat galvanic sini. cell So yang ini consists dia of macam a biasa tadi hidrogen SH ion, dia akan and donate, dia akan the mendermakan Zn elektron, dia by akan Zn2 menjadi plus ion, couple is E cell is equal menjadi ion hidrogen. 0.76 Ion hidrogen akan menerima lagi elektron because untuk the menjadi zinc electrode in molecule this cell gas dissolves hydrogen. spontaneously to form Zn2 plus aqueous ions while H So plus kalau kamu nampak aqueous elektron ions tadi are dia reduced bergerak to daripada H2 zinc at the sini, platinum dia pergi surface. ke sini. The standard electrode Okey, potential dia of daripada ini dia ikut Zn2 wayar. plus Elektron by dia akan Zn bergerak couple ikut is wayar. minus Ion akan bergerak 0.76 ikut volt. kepada titian garam ni. Okey, so itu sahaja yang dia nak tunjuk. Okey, so kita lihat kepada kita punya tadi Adapted balik. mind math. Okey, kita tengok yang ini. Okey, yang ini pula dia adalah nilai elektron, okey, piawai bila dua larutan itu dia split. Okey, kamu lihat dekat sini. Okey, kamu lihat dekat sini. Sini elektrod zinc, okey, di sini, okey, dia akan mendermakan elektron dia. So bila dia mendermakan elektron, dekat sini akan ada zinc ion. Okey, zinc ion dekat sini. Okey, zinc ion dekat sini. Tadi dia mendermakan elektron kan cikgu cakap. So dia akan bergerak elektron dia ikut kepada sini. Daripada elektrod zinc ni pergi kepada elektrod platinum. Dekat sini dia akan menerima elektron.
Okey, dia akan menerima elektron. Siapa? Kat sini ada ion hidrogen kan tadi cikgu cakap. So, ion hidrogen dia akan menerima elektron dekat sini. So, kita lihat pula macam mana dia punya video. Sama juga macam tadi sebenarnya. This is MSJ Chem. In this video, I'll be looking at the standard electrode potential. We'll start with a definition. The standard electrode potential is the electrode potential in volts measured under standard conditions relative to the standard hydrogen electrode. Maksudnya dia pakai Standard conditions are solutions with a concentration of 1 mole per decimeter, gases at a pressure of 100 kilopascals, and a temperature of 298 Kelvin. Let's look at an example. On the left, we have a zinc half cell, which is composed of a zinc electrode in a 1 mole per decimeter solution of zinc 2 plus ions. The zinc half cell is connected by a wire and a salt bridge to the standard hydrogen electrode on the right. We also have a voltmeter in the circuit which measures the electrode potential of the zinc half cell. Because zinc is higher in the activity series than hydrogen, the electrons flow from the zinc half cell to the standard hydrogen electrode. Here we have the equations for the reactions that occur at the electrodes in each half cell. In the zinc half cell, we have the oxidation of zinc to form zinc 2 plus ions. In the standard hydrogen electrode, we have the reduction of hydrogen ions to form hydrogen gas. And here we have the overall equation for the reaction. As you can see, we have a reading on the voltmeter of negative 0.76 volts. This is the standard electrode potential of the zinc half cell. Let's look at one more example. On the left, we have a copper half cell, which is composed of a copper electrode in a 1 mole per decimeter solution of copper 2 plus ions. The copper half cell is connected by a wire and a salt bridge to the standard hydrogen electrode on the right. We also have a voltmeter in the circuit which measures the electrode potential of the copper half cell. Because copper is lower than hydrogen in the activity series, the electrons flow from the standard hydrogen electrode to the copper half cell. Maksud dia dekat sini, hidrogen ion dekat hidrogen sini mempunyai nilai dia lagi tinggi berbanding kuprum. Dalam siri elektrokimia, siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam. Kalau kamu tengok, kamu dah print kan? Cuba kamu tengok siri untuk kuprum. Nilai dia lagi rendah. Dia adalah nilai dia positif 0.34. Tapi hidrogen nilai dia adalah 0.00. Cikgu tak boleh tulis kat sini. 0.00. So, yang ini, maksudnya hidrogen dekat sini, dia akan mendermakan elektron dekat sini. Kepada kuprum dekat sini. Sebab apa cikgu? Sebab nilai hidrogen dekat sini, nilai dia 0.00. Lagi tinggi berbanding dengan kuprum. Kalau kamu tengok siri kereaktifan, hidrogen di atas daripada kuprum. So, maksudnya dekat sini, dia akan mendermakan elektron. Yang macam tadi, zinc kalau kamu tengok nilainya negatif 0.76. Dia di atas hidrogen, betul? So, bila dia di atas hidrogen, dia yang akan mendermakan elektron. Sebab dia lebih elektropositif. Nilai dia adalah lebih negatif. And here we have the equations for the reactions that occur at the electrode in each half cell. In the copper half cell, we have the reduction of copper ions to form copper metal. In the standard hydrogen electrode, we have the oxidation of hydrogen gas to form hydrogen ions. And here we have the overall equation for the reaction. If we look at the reading on the voltmeter, we have a voltage of positive 0.34 volts. This is the standard electrode potential of the copper half cell. So let's have a summary. When a half cell with a metal above hydrogen in the activity series is connected to the standard hydrogen electrode, the electrons flow from the half cell to the standard hydrogen electrode and the electrode potential is negative. Apa yang kamu faham? Apa yang dia kata tadi? Dia kata kalau hidrogen
Okay, kita pakai platinum ya. Okay, dekat sini kita pakai standard hydrogen potential ni. Okay, yang mana keupayaan ini kita bandingkan dengan hidrogen. Okay, satu lagi logam ini kita gunakan dia sebagai zinc. Ni apa ni? Ini zinc kan? Okay, kemudian kita lihat. Okay, zinc ini, nilai keupayaan inode dia adalah negatif 0.76. Negatif 0.76 adalah nilai yang negatif, ejen penurunan yang kuat. So, maksudnya zinc, dia akan mendermakan elektron. Bukan zinc ion, zinc. Sebab kita sebelah kanan. Ingat tak yang cikgu buat persamaan tadi? Ejen pengoksidaan tambah elektron akan jadi ejen penurunan. Okay, sekarang kita belah kanan. Okay, belah kanan. So, ejen penurunan kat sini apa? Logam. Okay, logam. So, zinc ini dia akan mendermakan elektron sampai dekat sini. So, dekat sini siapa yang akan terima? Dekat sini ejen pengoksidaan yang kuat tadi pula. So, dekat sini bukan hidrogen. Gas, iaitu hydrogen ion. So, hydrogen ion yang akan menerima elektron. Nanti kita akan tunjukkan dengan kamu. Okay. The example we looked at is the zinc half cell connected to the standard hydrogen electrode, and that gave us a voltage of negative 0.76 volts, which is the standard electrode potential of the zinc half cell. The standard electrode potential values can be found in the data booklet. All these metals are above hydrogen in the activity series, therefore they have a negative value for the standard electrode potential. When a half cell with a metal below hydrogen in the activity series is connected to the standard hydrogen electrode, the electrons flow to the half cell from the standard hydrogen electrode, and the electrode potential is positive. In the example we looked at, which was a copper half cell connected to the standard hydrogen electrode, the voltage produced was positive 0.34 volts, which is the electrode potential of the copper half cell. In this table, we have the standard electrode... Okay, kamu tengok sini ya. Tengok betul-betul ya. Okay, ini adalah sirap elektron piawai ya. Okay, standard piawai. Yang mana, di sini, cuprum ion tambah elektron dia akan jadi Cu. Okay, dekat sini, ejen pengoksidaan tambah elektron dia akan jadi ejen penurunan. Okay, nilai dia adalah lebih positif. Okay, berbanding dengan hidrogen. Okay, hidrogen dekat sini, mana hidrogen? Ini bukan. Okay, hidrogen dia tak tunjuk pula. Hidrogen nilai dia kosong. So, kosong dia akan jadi, dia lebih kurang negatif, kurang positif. So, maksudnya dia akan mendermakan elektron hidrogen. Okay, hidrogen gas, dia akan mendermakan elektron. So, elektron dia akan bergerak sini. Sampai sini. So, dekat sini, cuprum ion, dia akan menerima. Ejen pengoksidaan, dia menerima. So, menerima, so bukan cuprum. Cuprum kat sini. Cuprum sendiri sebagai ejen pengoksidaan. Kita nak yang ini. So yang ini, dia menerima elektron. So, menerima elektron, maksudnya cuprum ion, dia akan tambah elektron, dia akan jadi cuprum. Potential values of all the species below hydrogen in the activity series. As you can see, they all have a positive value for the standard electrode potential. Okay. Yang ini tadi kamu belajar. Okay. Nilainya sini negatif 0.76. Okay. Kalau kamu lihat, siri keupayaan elektrod piawai untuk hidrogen. Maksudnya, logam yang dibandingkan adalah zinc logam dengan platinum. So, standard dekat situ adalah menggunakan hidrogen. Itu kita panggil elektrod hidrogen piawai. Elektron hidrogen piawai. Nilai dia adalah kosong. Kalau kamu, siapa yang dah print, tengok. Nilai untuk hidrogen berapa? 0.00 volt. Okay, maka bacaan 0.76 volt menunjukkan keupayaan zinc. Okay, zinc adalah lebih cenderung untuk membebaskan elektron. Okay, kalau kamu lihat, kamu punya siri kereaktifan itu, siri elektrod piawai tersebut, zinc lagi keupayaan dia untuk mendermakan elektron. So, bila zinc keupayaan untuk mendermakan elektron, so dia adalah sebagai ejen pengoksidaan, zinc. Zinc ini sebagai ejen pengoksidaan. Okay, so kemudian dekat sini, sebelah sana pula, hydrogen ion dia akan menerima elektron. So,
So, daripada mana elektron ni? Daripada sini. Dia dah donate ni ikut wire tadi. So, hidrogen ion dia akan terima. So, dia akan jadi hidrogen gas. So, nilai E naught dekat sini adalah negatif 0.76. Negatif into 0.76 ini menunjukkan bahawa zinc, okay, zinc sebagai ejen penurunan. Tapi dia adalah tindak balas pengoksidaan. Ingat kan, cikgu dah ajar ejen penurunan, tindak balas pengoksidaan. Ejen pengoksidaan, tindak balas dia adalah penurunan. Okay, tanda negatif ini menunjukkan elektrod zinc ialah terminal negatif. Elektrod zinc sebagai terminal negatif apabila disambungkan dengan platinum. Kita lihat ni. Okay, yang itu faham ke tidak? Okay, kita tengok ni. Okay, kita nak tentukan. Okay, yang ni. Ini kamu dah print? Dah. Okay, so yang ini, tengok ini. Yang anak-anak semua tengok sini. Okay, yang ini yang cikgu suruh print ni. Okay, yang ini sebelah sini. Sebelah sini yang ni. Cikgu tunjuk ni. Mana point cikgu? Laser point. Laser pointer. Okay. Yang ini ejen pengoksidaan. Kenapa? Sebab dia menerima elektron. Nampak? So, dia akan jadi ejen penurunan. Ini ya. Okay. So, apa-apa pun yang pertama kamu pegang kepada ini. Ejen pengoksidaan tambah elektron dia akan dapat jadi ejen penurunan. Bila ejen penurunan nak jadi pula yang ini? Bila dia mendermakan elektron dia. Nampak? Ini diterbalikkan jadi ini. So, dia akan jadi ejen pengoksidaan. Dekat situ faham? Okay. Kemudian kita tengok nilai piawai dia. E naught dia. Tengok E naught dia, anak-anak semua. Ingat E naught dia. Okay. E naught dekat sini. Kalau kamu tengok sebelah sini. Okay, yang ini ya, kita fokus kepada sebelah kanan. Nilai dia makin negatif. Nilai semakin negatif maksudnya keupayaan dia sebagai ejen penurunan lagi kuat. Maksudnya dekat sini lithium lebih kuat ejen penurunan daripada kalium, lebih kuat daripada kalsium dan seterusnya. Apabila nilai dia lebih negatif. Okay. Kemudian kamu tengok yang belah kanan kiri pula ni, yang negatif, yang positif ni, ion. Nampak? Okay, yang ini semakin positif nilai dia, semakin kuat dia sebagai ejen pengoksidaan. Dia menerima elektron yang ini. Ejen pengoksidaan terima elektron. Okay. Yang ini sebagai kekuatan sebagai ejen pengoksidaan. Okay. Sebagai ejen pengoksidaan. Semakin ke bawah, nilai dia positif. Dia lagi kuat sebagai ejen pengoksidaan. Ingat yang pertama, link yang atas tali atas tadi, ejen pengoksidaan tambah elektron akan jadi ejen penurunan. Semakin naik, semakin negatif, sebelah kanan dia sebagai ejen penurunan yang kuat. Sebelah kiri, turun ke bawah, dia lebih positif, dia lebih kuat sebagai ejen pengoksidaan. Okey, yang itu faham? Yang itu clear tak? Okey, so cikgu nak tunjukkan yang ini. Contoh. Okey, yang ini. Okey, contoh yang ini. Okey, contoh yang ini cikgu ada dua. Okay, yang ini pertama, okay, yang ini ikut kepada kita punya siri elektrod piawai tadi ya. So, nilai dia adalah positif 0.80. Okay, yang ini cikgu susun dah siap. Ejen pengoksidaan tambah elektron dia akan jadi ejen penurunan. Maksudnya Ag ni sebagai ejen penurunan, yang ini ejen pengoksidaan. Kita nak tahu mana yang ejen pengoksidaan yang kuat, ejen penurunan yang kuat. Ejen pengoksidaan yang lemah, ejen penurunan yang lemah. So kat situlah akan jadinya tindak balas redox. Okey, tengok sini. Mg pula yang ini, nilainya negatif 2.38. So, cikgu conteng sikit lah. Bagi kamu nampak sikit. Okey, sini. Nilai E naught Ag ni, dia lebih positif yang ini. So, dia fokus kepada sini. So, nilai ini lebih positif. Maka, bila dia lebih positif, maka dekat sini, ion Ag yang ini, okay, dia adalah sebagai ejen apa? Pengoksidaan ke penurunan? Dia lebih positif. Okay, dia lebih positif. Ejen penurunan ke pengoksidaan? Kelas. Lebih positif. Lebih positif ejen pengoksidaan. So, lebih positif dia ejen pengoksidaan yang kuat. Maka, Ag ke Ag plus yang ejen pengoksidaan? Ag plus. Kamu kena ingat ni. Ejen pengoksidaan
tambah elektron akan jadi, anak panah ada 2, ejen penurunan. Okey, yang ni faham ya? Okey, so kita tahu Ag+ adalah ejen pengoksidan yang kuat. Maka, dia lagi mudah untuk menerima elektron. So, dia akan mengalami proses penurunan. Tapi sebaliknya, Ag yang dekat sebelah kanan ni, dia suka untuk melepaskan elektron. Dia susah sebab dia susah nak lepaskan. Sebab dia Ag ni yang lagi cenderung untuk menerima elektron. Faham ya? So, siapa dekat sini ejen pengoksidan yang kuat? Adalah Ag+, bukan Ag. Okey, kita pergi kat sini pula. Pergi dekat sini nilainya negatif. Okey, kita dah susun ikut kepada cikgu yang ajar tadi. Okey, kemudian kita kenal pasti. Okey, di sini nilai dia adalah negatif. Nilai dia negatif maksudnya ejen penurunan yang kuat. Siapa? Mg ke Mg2+? Mg. Sebab Mg ni lebih kuat, lebih cenderung untuk melepaskan elektron untuk menjadi ejen penurunan yang kuat. Mg lebih cenderung untuk mendermakan ataupun melepaskan elektron. Okey, maka dia adalah ejen penurunan yang kuat. So, dia akan mengalami apa? Pengoksidaan. Okey, so sebaliknya. Untuk Mg yang ini, dia lagi susah dia untuk menerima elektron. Dia susah, dia sukar untuk menerima elektron. Sebab tu kita tak ambil Mg2+, kita ambil Mg. Faham tak? Okey, cikgu dah slow dah ni. Okey, pergi kepada soalan yang ini. Tak, yang ini dia lebih kepada fakta lah. Okey, so kita pergi ke kiri dan ke kanan. Okey, yang ini cikgu ingatkan balik kamu ejen pengoksidaan. Tambah elektron, dia akan jadi ejen penurunan. Okey, tengok ya. Okey, molekul atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektron inert dia lebih positif atau kurang negatif, dia adalah lebih cenderung untuk menerima, betul kan? Ni nampak, dia lebih cenderung untuk menerima. Lebih mudah untuk jadi ejen sebagai untuk tindak balas penurunan dan dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, ejen pengoksidaan yang kuat. Maksudnya makin turun ke bawah lah, nilai dia lebih positif. Okey, kemudian yang ini, atom atau ion. Okey, atom atau ion. Okey, yang mana inert dia lebih negatif, nilai dia lebih negatif dan kurang positif. Okey, maka dia adalah cenderung untuk apa ni? Ini pergi ke sini balik jadi apa? Melepaskan, membebaskan elektron. Okey, maka dia akan mengalami proses pengoksidaan. Maka dia akan mengalami proses pengoksidaan. Dia donate elektron, mendermakan elektron. Okey, maka dia adalah ejen penurunan yang kuat. Ingat, makin ke atas, makin negatif. Bila makin negatif, dia keupayaan untuk menjadi ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini. Nampak macam serabut kan? Oh, nampak macam serabut. Tapi jangan risau. Okey, kita lihat soalan ni. Jangan risau. Okey, dawai kuprum. Maksudnya di sini kuprum dia tindak balaskan dengan dia larutkan dalam argentum nitrat. Maksudnya dia ada argentum nitrat. Okey, kat sini. Okey, kamu nampak kat sini. Oh, yang ini adakah ada tindak balas berlaku ya? Okey. So, adakah ada tindak balas redox itu akan berlaku ya? Kita nak lihat. Adakah ini akan berlaku ke tidak? Okey, kamu tengok sini. Bila dah dapat sahaja yang ini, kamu highlightkan dia. Okey, macam cikgu highlight. Maksudnya dekat sini alamak cantik. Kuprum dia akan jadi nanti CuNO3. Dan Ag pula dia akan jadi Ag. Betul? Okey, daripada sini Cu, okey, satu lagi Ag. Kamu dah buat eksperimen, kamu dah buat satu persamaan penuh. Kemudian cikgu nak seimbangkan. Suka hatilah kau nak seimbangkan sebab dia tak tanya. Kat sini dia nak tahu tindak balas ni berlaku ke tidak. Okey. So, dah dapat ini kamu susunkan ikut kepada nilai yang paling negatif. So, dekat sini yang terlibat apa? Cu dengan Ag. Cu dan Ag. Dan kamu kena susun ikut kepada yang cikgu ajar tadi. Ejen pengoksidaan
terima elektron, dia akan jadi ejen penurunan. Okey. Sebab itu cikgu susun macam ni. Sebab tu buku teks. Ini buku teks dia susun macam ni. Dan dia susun lebih negatif dekat atas ataupun kurang positif dan lebih positif adalah di bawah. Nampak? Ini adalah paling negatif. Paling negatif ni lebih kepada kurang positif lah. So see you. Cikgu buat je ni. Cikgu tak nak buat macam ni. Okey. Dah. Okay, yang ini faham tak? Cikgu susun ikut kepada nilai yang paling negatif kepada nilai positif. Okay, yang ini faham? Tapi kena susun macam ni. Ejen pengoksidan tambah ejen penurunan. Okey, dah siap. Okey, kemudian cuba kamu lihat sini. Dekat sini, okey, kalau dekat kat sini dia kata kuprum ni, okey, kuprum ni dekat sini. Bulatkan dia. Okey, dah bulat. Yang ini apa? Ag+. Bulatkan dia Ag+. Okey, dah siap. Okey, kalau ikut dekat sini dia kata kuprum ni dia akan mendermakan elektron untuk dia berkeupayaan lebih mudah, lebih kuat untuk mendermakan elektron untuk menjadi Cu2+. So maksudnya Cu ni, kuprum ni adalah ejen penurunan yang kuat. Kuprum ni ejen penurunan yang kuat. Sebab nilai dia yang ni, dia di atas positif ni. So nilai dia adalah lebih kuat. So maksudnya kuprum ni berkeupayaan untuk mendermakan ataupun membebaskan elektron. So maksudnya kuprum ni boleh cenderung untuk membebaskan. So betul lah. So betul lah kat sini. So dia akan mengalami pengoksidaan. Okey, yang ini. So dekat sini pula. Dia kata dia pilih Ag+. Betul tak yang ini? So kamu tengok sini. Dekat sini, Ag+, dia lagi keupayaan untuk menerima elektron. Sebab dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Ag+ lebih kuat untuk menjadi ejen pengoksidaan menerima elektron. So, oleh sebab itu, Ag+ itu akan membentuk molekul pula, atom Ag. Okay, ini bermaksud dia terima pengoksidaan ke penurunan? Dia terima. Dia terima maksudnya dia adalah mengalami proses penurunan. Dia mengalami proses penurunan. Maka tindak balas di sini, tindak balas penyesaran dekat sini. Okey, ini bermaksud atom kuprum ejen penurunan yang kuat. Ion Ag+ adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Maka terdapatlah tindak balas penyesaran. Maksudnya kuprum boleh menyesarkan ion argentum daripada larutan garamnya. Dia boleh kick keluar. Dia boleh kick keluar. Okey, tak apa. Blur lagi. Nampak awang-awangan. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua dia bagi adalah kuprum dalam magnesium nitrat. Ini bermaksud begini. Kuprum tindak balaskan dengan MgNO3. So, dia akan jadi dekat sini kuprum. Boleh tak dia akan sesarkan? Soalan saya. Boleh tak kuprum ini menyesarkan magnesium daripada larutan dia? Boleh ke kuprum ni kick magnesium dia nak masuk? Boleh ke tak? Akan terjadi tak kuprum ni dia akan menjadi kuprum nitrat dan magnesium? Akan jadi ke tidak? Sekarang ni persoalan. Akan jadi atau tidak? So, bagaimana kamu nak selesaikan? Kamu selesaikan, kamu tengok, kamu susun ikut kepada nilai keupayaan elektron. Susun yang paling negatif kepada paling positif. Okey, dah susun. So, cikgu dapat kat sini. Mg2+ adalah tambah elektron. Dia akan jadi Mg. So, E0 dia adalah negatif. Vd pula dengan positif. So, susun ikut kepada cikgu ajar tadi. Ejen pengoksidaan tambah elektron, dia akan jadi ejen penurunan. Bila kamu belajar yang ini, kamu kena makan tau. Kalau tak makan nanti, kamu rasa lapar, kamu akan beremosi. Okay, so, dekat sini. Ikut kepada penyataan dia ni, dia kata, okay, kamu tengok ni, dia kata kuprum. Maksudnya dia kata ini, dia adalah ejen penurunan yang kuat. Katanya. Manakala kat sini dia kata magnesium ni ejen pengoksidaan yang kuat. Betul ke? Cuba kamu tengok sini. Kuprum.
Okey, nilai kuprum kat sini dia lebih positif daripada magnesium. Okey. So, lebih positif, ini bermaksud dia adalah ejen penurunan yang lemah ke kuat? Dia positif. Dia lebih lemah. Ingat tak? Lebih naik ke atas ejen penurunan yang kuat, tapi dia ini nilai dia adalah positif. Boleh ke? Bila dia lemah, maksudnya tiada tindak balas. Nak double confirm, kamu tengok yang magnesium. Maksudnya dekat sini tiada proses pengoksidaan berlaku. Maksudnya dia kuprum tidak boleh mendermakan, membebaskan elektron. So, sebab dia adalah ejen penurunan yang lemah. Okay, kita pergi kepada yang ini pula. Okay, yang ini. Dia kata magnesium ini sebagai ejen pengoksidaan. Tapi, persoalan dia, adakah magnesium ni ejen pengoksidaan yang kuat ataupun yang lemah? Tengok kedudukannya, negatif. Di atas daripada kuprum. Cikgu cakap, turun kumpulan ejen pengoksidaan yang kuat. Magnesium ke atas. So, dia adalah ejen pengoksidaan yang lemah berbanding dengan kuprum. Ini bermaksud magnesium lagi susah dia nak terima elektron, maka tiada proses penurunan berlaku. So, adakah proses tindak balas penyesaran antara kuprum, logam kuprum dan larutan garam magnesium nitrat akan terjadi? Tidak. Tidak akan berlaku. Sebab kuprum adalah ejen penurunan yang lemah dan kuprum pula magnesium ion adalah ejen pengoksidaan yang lemah. Bila dua-dua lemah, dia tidak akan berlaku proses tindak balas penyesaran. Okey, boleh ke? Okey. So, ingat tau. Pertama step cikgu apa tadi cikgu kata? Step cikgu buatkan equation dia, tindak balas dia. So, kesimpulannya yang ini dia tidak ada tindak balas dah. Okey. Yang kedua, buatkan persamaan setengah ikut kepada nilai keupayaan elektrod piawai dia, E-note dia. Tapi, kena susunlah ikut kepada ejen pengoksidaan tambah elektron jadi ejen penurunan. Susun yang paling negatif ke atas, yang paling positif ke bawah. Bulatkan. Step yang ketiga, bulatkan ikut kepada persamaan. Ikut kepada persamaan, dia kata kuprum ni adalah ejen penurunan yang kuat. Tapi ikut kepada yang kamu belajar, yang lagi negatif, sepatutnya magnesium dah yang boleh kick kuprum daripada larutan garamnya. Tapi sekarang ni kuprum nak kick magnesium daripada larutan garam. Tak mungkin terjadi. Sebab kuprum ini adalah ejen penurunan yang lemah. Okey. Faham? Okey, so kita pergi kepada soalan yang ini. Jom kita buat latihan. Okay, kita buat latihan. Okay, kita tengok ini. Okay, saya nak tunjukkan yang ini. Okay, yang ini adalah kuprum yang dapat saja persamaan yang ini, kamu kena kenal pasti, kamu kena susun dulu ikut kepada nilai elektrod piawai. Cuba kamu susun. Okay, saya bagi masa A dengan B ni, cikgu bagi masa 5 minit. Okey, A untuk pihak lelaki, B untuk pihak perempuan. Okey, 5 minit Okey, try buat tau. Okey, Jayuit dia siapa? Boleh jawab? Saya panggil Najwa. Okey, Najwa jawab soalan nombor A. Goh jawab soalan nombor B. Najwa jawab soalan nombor A. Soalan B, Go. Kama soalan nombor A. Nurina jawab soalan nombor B. Okey, boleh? Okey. Okey. Tengok ya, aktiviti 1F. Okey, tadi cikgu suruh susun kan? So, kamu susun kepada elektrod piawai. So, kalau kamu tengok ke sini, ini soalan nombor 2A. Okey. So, kromat. Okey, dia akan ni. Kalau ikut kepada elektrod piawai, dia akan tambah 14 hidrogen ion. Dia akan jadi elektron, 6 elektron. Ini sepatutnya kamu dapat. Ingat tak cikgu kata ejen pengoksidaan tambah elektron, dia akan jadi ejen penurunan. So, dekat sini tambah 7 H2O. So, nilai E-note dia berapa? Najwa, E-note dia berapa Najwa?
Kemudian yang dekat sini klorin. Sembah 2 elektron akan jadi chloride. Okey. So, E0 dia berapa, Nurina? Okey, dah siap tak yang ini? Okey, kalau kamu tengok kepada kamu punya soalan ni, yang ini kromat dengan chloride. Okey, kromat dengan chloride. So, maksudnya dia nak yang ini dengan yang ini. Okey, yang ini ya. So, nilai E0 dekat sini, okey, kalau kamu susun, okey, yang ini adalah positif 1.33. Yang ini adalah positif 1.36. Betul ke? Betul ke tak? Kama? Betul tak, Kama? Nilai E0 cikgu ni betul tak? Betul. Betul. Okey. So, apa yang kamu nampak? Kromat ni sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri kan? So, kalau kamu tengok di sebelah kiri, nilai dia adalah positif 1.33. So, maksudnya nilai positif, maksudnya dia, kalau sebelah kiri ni cikgu kata apa? Dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. Tambah elektron, dia akan jadi ejen penurunan. Kita nak tahu, ya betul cikgu, dia adalah ejen pengoksidaan. Adakah kromat ni ejen pengoksidaan yang kuat ataupun yang lemah? Hamizah. Kromat ini ejen pengoksidaan yang kuat ataupun ejen pengoksidaan yang lemah? Hamizah? Ada tak Hamizah? Hamizah, Nurina? Dia apa? Yang Kuat. Ejen pengoksidaan yang kuat ni, Cr2O7 ni, ejen pengoksidaan yang kuat ataupun ejen pengoksidaan yang lemah? Nilai dia positif 1.33. Ejen pengoksidaan yang lemah. Sebab kamu dah tahu, turun saja ke bawah, dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Tapi dia di atas. So, E0 untuk kromat dekat sini, okey, kromat dekat sini kurang negatif. Ataupun kita panggil je, ialah kurang negatif lah. Okey, dia adalah kurang positif. Sebab kita nak lebih positif kan? Okey, kurang positif. Okey dah? Semua tulis. So, kurang positif. So, maksud dia adalah ejen pengoksidaan yang lemah. Okay, boleh? So, Syamil, adakah dekat sini tindak balas penurunan berlaku atau tidak? Kalau dia adalah ejen pengoksidaan yang lemah, penurunan akan berlaku atau tidak? Syamil ada? Penurunan, tindak balas penurunan akan berlaku atau tidak? Dia lemah. So, penurunan tidak akan berlaku. Cikgu jawab, cikgu tanya. Koma ni. Berlaku. Okey, dah siap. Okey, yang ini tidak berlaku. So, kita lihat yang ini pula. Ya. Cikgu pakai pen lain. Pen ni lah. Okey, so, dekat sini pula, nilai E0 Cl-. Cikgu, kenapa Cl-? Kenapa cikgu tak ambil yang ini? Kamu tengoklah persamaan yang dalam soalan. Dalam soalan dia nak Cl-. Okey? So, Cl-. Sebab itu cikgu bulatkan Cl-. Okey, bila Cl- kat sini, so, dia lebih positif ataupun dia kurang positif? Dia lebih positif. Betul? Dia lebih positif. Okey. Bila dia lebih positif, ini bermaksud kita untuk ejen penurunan, kita nak lebih negatif. Maksudnya dia kedudukannya dekat atas. Dia lebih negatif, bukan lebih positif. So, maksud dia adalah ejen penurunan yang kuat ke yang lemah? Noraini. Yang kuat ataupun yang lemah? Noraini, yang kuat atau yang lemah? Dia dekat bawah. Yang lemah. Pandai. So, pengoksidaan berlaku ke tidak, Noraini?
Pengoksidaan akan berlaku tidak? Ya, dia tidak akan berlaku. Okey, pengoksidaan tidak akan berlaku. Okey. Faham ke tidak? Faham ke tidak anak-anak semua? Boleh ke? Okey, boleh? Okey. Boleh ke? Aiman? Okey, Aiman? Okey, Aidil pun dah jawab. Okey, alhamdulillah. Okey. Ini selesai ya. Okey, faham ya? So, tindak balas ini berlaku ke tidak? So, tindak balas ini tidak berlaku. Sebab dia dua-dua lemah. So, bila dua-dua lemah, dia tidak akan berlaku. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Yang tadi. H2O2 tindak balas dengan bromida. Okey, H2O2 tindak balas dengan bromida. Tengok betul-betul cikgu buat. Okey, tengok betul-betul cikgu buat ya. Okey, yang ini H2O2. Dapat saja soalan ni cikgu kata apa? Senaraikan. Buat yang macam cikgu cakap tadi. Buat macam mana? Cikgu cakap susun yang paling negatif kepada yang paling positif. Inilah gunanya kamu punya. Apa kamu punya apa tadi? Kamu punya standard electrode potential tadi. Nilai keupayaan piawai tadi kena tulis. Okey? So, tengok sini. Tengok sini ya. So, soalan ni cikgu tengok. Tengok susun kepada yang paling negatif kepada paling positif. So, kalau kamu tengok ini soalan nombor B. Okay, 2B. So, susun. So, bromid tulis ya. Semua orang tulis. 2 elektron dia akan jadi 2 bromida. Ikut kepada nilai E naught. E naught dia kat sini nilai ni positif 1.07. Okay, faham? Okay, kemudian yang ini pula. Okay, cikgu susun apa yang ini? Yang ini, cikgu susun ejen pengoksidaan tambah elektron ejen penurunan. Okay. Maksudnya kat sini anak, semua. Okay, cikgu buat macam ini. Cikgu ambil yang ini. Oh, saya dapat kenal pasti ini. Nah, ini. So, ini satu lagi pen lain lah. Yang ini. Okay, yang ini bromide dengan bromida. Oh, lepas tu tengok kepada standard electrode potential kamu yang ini. Mana? Siapa yang tak print lagi? Tengok ini. Okay, ni antara bromin. So, kalau kat sini, kita tengok bromin. Mana bromin? Tak ada. Okay, bromin kat sini. So, nilai dia positif 1.07. Kalau H2O2, tengok H2O2. Mana H2O2 yang ini? Positif 1.77. So, siapa yang ke atas? Yang ke atas adalah bromin. So, kamu buat macam ni. Bromin tambah bromin. Buat macam itu. Okay, semua orang buat. Okay. Buat ya. Okay, kemudian dah bromin tadi, kita ambil H2O2. Ikut yang ini ya. H2O2 tambah 2 hidrogen ion tambah 2 elektron, dia akan jadi 2 H2O. Okay, so nilai E naught dia dekat sini berapa tadi? 1.77. Okay dah. Siap. Okay, kemudian kamu kena tengok. Ni bulatkan pula. Okay, bulatkan. Kalau dia kata kat sini H2O2 dengan bromide. H2O2 dengan bromide. H2O2 saya nak pusingkan dia. H2O2 dengan bromide. Gitu. Okay, H2O2 kenapa hilang dengan bromide. Okay, kemudian. Ikut kepada sini dia kata bromida ni sebagai ejen penurunan yang kuat. Sebab nilai dia adalah kurang negatif. So, dia adalah ejen penurunan yang kuat ke yang lemah? Dia di atas. Ejen penurunan yang kuat ke yang lemah? Kuat. Kuat. H2O2 di bawah. Dia adalah lebih positif. Lebih positif ejen pengoksidan yang kuat ke yang lemah? Lemah. Kenapa lemah? Sebab dia lebih positif, sayang? Kuat. Kuat. Terima kasih. Ya, dia lebih kuat sebab nilai dia positif.
So, macam mana penerangan yang kamu nak buat? Tengok cikgu buat. Nilai E0, okay, H2O2 lebih positif. Tulis ya. Nanti kamu kena buat latihan sendiri ya. Lebih positif. Okay, maka H2O2 ni dia lebih positif. Okay, bila dia lebih positif, maka ejen pengoksidaan yang kuat. Okay, dah siap. Okay, kemudian maka H2O2 boleh tak dia terima elektron? So, ya, dia H2O2 boleh terima elektron. Adakah proses penurunan berlaku? Ya, tindak balas penurunan berlaku. Okey, dah siap. Ini cikgu cakap tentang H2O2. Okey, yang ni pertama. Okey, yang point kedua cikgu. Okey, point kedua cikgu cakap tentang bromida. So, kamu cakap sini nilai E0 bromida kurang positif. Okey, bila dia kurang positif, dia adalah ejen penurunan yang kuat. Okey, bila dia ejen penurunan kuat, maka bromida mudah membebaskan elektron. Okay, bila dia mudah untuk bebaskan elektron, maka adakah tindak balas pengoksidaan berlaku? Ya, tindak balas pengoksidaan berlaku. So, bila ada tindak balas pengoksidaan ada, tindak balas penurunan ada, so maksudnya adalah tindak balas redox. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Pengoksidaan. Faham ke tidak anak-anak semua? Okey, sila respon. Faham ke tidak? Okey. So, cikgu bagi masa salin dulu. Lihat seterusnya. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, dah nak habis dah. Okey, jangan risau, dah habis. Ini cikgu tinggalkan untuk kamu. Okey, walaupun cikgu kamu dah buat ke dulu, tak ke? Kamu buat lagi sekali. Ikut step cikgu cakap. Okey, apa konklusi yang cikgu boleh buat? Yang pertama, kita susun dulu dia punya persamaan. Yang kedua, kita susun ikut kepada apa tadi cikgu kata? Nilai elektrod PY. Nilai elektrod PY dia. Susun yang negatif dulu, baru pergi ke positif. Kemudian kau bulatkan ikut kepada persamaan dia. Contohnya yang ini, dia nak tindak balaskan magnesium dengan kuprum. Boleh tak? Ada tak tindak balas itu berlaku atau tidak? Kemudian magnesium dengan zinc, kuprum dengan zinc. Kemudian kamu buat list macam cikgu. Alasan macam cikgu. Okey. Kemudian kamu concludekan. Okey. Adakah dia ejen pengoksidaan yang kuat ataupun yang lemah? Adakah dia ejen penurunan yang kuat ataupun yang lemah? Adakah dia boleh lagi mudah untuk menerima elektron? Ataupun dia akan lagi suka untuk menerima elektron? Atau lagi mudah untuk menerima elektron? Ataupun lebih suka untuk menerima elektron? Dan kemudian kamu kenal pasti sama ada dia proses pengoksidaan ataupun penurunan. Itu sahaja kerja kamu untuk uji diri 1.2. 1.2. Okey? Boleh ya? Okey? Ini kerja kamu tau. Okey, sila buat. Cikgu nak hari ni juga. Di sekolah ni cikgu nak hari ni juga. Cikgu tak ada bagi due untuk seminggu, tak nak. Cikgu nak hari ni juga. Ada 3 je soalan cikgu ni. Okey, cikgu nak hari ni juga. Tolong letak kat mana? Letak kat Google Classroom. Tak dapat internet tak kuat, send saja Telegram dekat cikgu. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ni. Kita lihat the last point. Yang ini cikgu letakkan multiple choice. Tapi rasanya tak perlulah.
Sebabnya kamu kena buat sendiri. Okey. So, terima kasih. Okey. So, kita keepkan dia. Okey. Terima kasih banyak-banyak.